Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar pagi ni? Harap anda berada dalam keadaan sihat walafiat. So, kita meneruskan kehidupan dan anda meneruskan pembelajaran anda walaupun kita masih lagi dalam keadaan anda tahu keadaan kita masih lagi berlawan dengan COVID-19. Kita belum menang tapi kita boleh menang. Okey, tanpa buang masa kita akan pergi kepada chapter terakhir ataupun chapter kelima, di mana untuk chapter 5 ni dipecahkan di antara Facebook dan Instagram. Jadi untuk chapter 5, untuk bahagian pertama ni kita ada Facebook dan Canva. So mungkin anda, kalau sesiapa yang dah ada pengalaman ataupun knowledge mengenai Facebook ni, anda akan dapati apa yang saya share dalam video kali ni mungkin ringkas. So kalau kata kurang, so boleh kita belajar lebih mendalam melalui Facebook dengan sifu-sifu di luar, ataupun kita boleh buat kelas one to one. Tapi untuk kelas hari ni, video hari ni, secara ringkasnya kita berikan pengenalan mengenai Facebook dan juga FB Apps, dan juga satu software percuma dinamakan Canva untuk kita buat grafik yang cantik dan percuma. Okey, tanpa buang masa kita akan terus kepada slide yang pertama. So ini adalah sosial media. So kalau ikutkan sosial media banyak lah. Kalau ikutkan ini yang telah di-share oleh sahabat saya, slide ni. Kita ada viral media. So sekarang ni memang nak buat sesuatu, nak cepat, nak meletup sebagainya untuk tak kira FB page, tak kira Twitter, tak kira IG, tak kira YouTube, anda perlu kuasa viral. Kadang-kadang memang mungkin konten kita dah bagus, tapi bila kurang viral, kita punya konten tu sunyi. Jadi memang kena ada sedikit elemen viral, selepas tu barulah menjadi kan. So kalau tak, dia akan meningkat secara organik, iaitu perlahan, sikit. Jadi memang tak nak viral sekarang ni punya cerita ataupun sekarang ni punya sosial media, kalau nak meletup cepat kena viral. Tak tahulah macam mana anda nak viralkan secara bagus ataupun anda nak viralkan secara tak bagus, itu saya tak nak komen lah. Itu anda fikir-fikirkan sendiri. Tetapi untuk meningkatkan menjadi produk anda cepat dikenali, kuasa-kuasa viral tu sangat perlu. So ini secara ringkas itu apa sosial media. Jadi daripada hasil pembelajaran hari ini, insya-Allah anda akan memahami konsep dan kepentingan pemasaran dunia digital dan juga aplikasi media sosial dalam perniagaan. So perniagaan pada lately ni kita memang memerlukan media sosial supaya dia lebih cepat. Kita tak boleh ketinggalan, sebab perniagaan secara tradisional ditambah dengan media sosial, dia akan membuat kita punya perniagaan lebih cepat, hebat dan berjaya dengan laju. Okey, ini daripada Robert Kiyosaki. If you want to be rich, think big, think differently. Biasalah tu, bagi saya memang benar apa yang diberitahu oleh Tuan Robert ni. Kalau kita nak kaya, kita kena fikir besar. Kalau kita kena fikir yang berbeza, tak boleh sama dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat ataupun manusia di luar sana. Barulah kita akan jadi orang yang hebat, berjaya dalam apa saja bidang yang anda ceburi nanti. Okey, ini adalah pengaruh pembelian terdahulu. So kalau kita tengokkan dia punya ringkasan dia, promosi sama dengan belian. So kita promosi sama dengan kita cerita kehebatan produk tu, dulu punya style lah. Ini kalau kita tengokkan periuk nasi nasional, dia punya iklan dia, dan juga as seen on TV ni dulu ada dalam smart shop, dia ada dalam smart shop, dia ada cerita macam ni. So ini dululah. So sekarang ni kita boleh tengok bukti sosial media mempengaruhi jualan. Kita tengok kat sini, banner display advertisement yang mungkin kita tampal ataupun hantar tu 3% je. 3% ni saya tak tahu data daripada mana. Dan juga celebrity 3% juga. Print ad so 4%.
So banner display ad ni yang kita ulang balik banner ni kita letak dekat tepi jalan dan sebagainya. Print ad ni mungkin pamphlet ataupun poster yang kita letak, kita hantar-hantar kat rumah orang dan sebagainya. TV commercial 12% dan juga friend recommendation. Dia maksudnya 78%. Sekarang ni media sosial media ni main peranan penting untuk mempertingkatkan kita punya penjualan. Kita ada friend recommendation itu dia. So ni data yang kita dapat daripada internet rasanya. Kebiasaannya kadang-kadang kita dapat data ni daripada MDEC. So sebab MDEC memang buat kajian perkara ni, jadi memang mostly data-data yang relevan dan terkini kita boleh dapat daripada MDEC. Ini juga menjadi bukti sosial media mempengaruhi jualan. So kebiasaannya, ini contoh saya ambil lah. So sebenarnya banyak lagi bukti, maksudnya banyak lagi bagaimana sosial media tu mempengaruhi jualan. Informasi percuma plus feedback, dia akan jadi belian. So berbeza dengan tadi kan, kalau kita tengok patah balik yang tadi, yang dulu ni promosi dengan belian saja. Promosi memang confirm ada orang beli. So sekarang ni punya cerita, kita ada informasi. Jadi kita nak jual tu, kita bagi info kepada orang, kita plus dengan feedback, maksudnya komen-komen. Kalau kita jual secara FB page, komen. Kadang-kadang kalau kita perasan sekarang ni, kalau kita nak beli barang, kita akan pergi terus kepada apa yang kita nak beli, lepas tu kita akan baca review ataupun komen. Itu style sekarang ni. Sebab saya pun macam tu juga. Kadang-kadang bila ada sesuatu isu tu, kita tak baca dia punya yang utama tu, kita terus baca komen. Sebab bila orang kata keyboard warrior ni, kadang dia punya, ataupun kita namakan sekarang ni jabatan netizen ni, yang bagus kita boleh ambil lah, yang pelik-pelik tu fikir-fikir lah kan. So memang sekarang ni kita nak ada informasi, lepas tu kita akan tengok feedback. Jadi dia akan belian. Kalau kata contohnya saya nak beli barang melalui Lazada ataupun sebagainya, kita akan terus pergi, kita nak cek barang tu, lepas tu kita akan tengok komen. Ataupun kalau kita nak booking sesuatu hotel, kita akan pergi komen tu, okey tak komen-komen daripada sahabat-sahabat yang pernah duduk kat sana. Bila kita tengok komen dia positif ataupun 5 star ke, dia ada tulis star kan, dia ada star rating kat situ, kita akan start buat bilian atau kita buat tempahan. So apa yang saya tunjukkan kepada anda dalam video ni, kalau kita tengok, saya memang suka ambil orang kata orang hebat ni lah, Syukur Majid ni, cara dia memang menggunakan dia punya orang kata diri dia tu sebagai orang kata duta. Bagi saya boleh saya panggilkan dia duta produk dia. Cara dia approach dia punya customer macam ni. Cara dia approach customer, dia suka orang kata gunakan kata-kata yang menarik minat orang baca. Kalau kita tengok dengan motor, kita baca sikit, beginilah kehidupan seorang peniaga kacak bergaya. Pagi jual burger, petang jual popcorn, malam punch card, belakang lorong pula. So dia ada elemen-elemen lawak lah. So ada yang bukanlah dia serius kan, tapi dia suka buat lawak-lawak macam tu. Popcorn ini abang belum buka ejen lagi, tapi selalu licin sebab ejen-ejen Fiberflex, Harmonex dan juga yang lain-lain rembat dulu. Dia ada, jadi sebelum dia nak jual produk ni, memang dia style dia ada akan buat teaser kan, teaser cara dia kan. Kalau kita tengok yang satu lagi yang kat sini pula, saya adjust sikit. Abang baru masuk pintu klinik Amo ni, terus tanya abang, Syukur ada bawa popcorn tak, kami nak. Nasib baik ada sekatan dalam kereta. So kalau ikutkan memang belum start jual lagi, tetapi cara dia, orang kata teaser dia untuk dia nak jual produk ni, so saya guarantee once benda ni launching secara official, hangat, memang hangat dan terbaik, memang laju gila kan. So ini style dia ada ejen-ejen dia lain, tetapi sebagai founder kepada BOT Holding, tak silap saya ni, dia ada cara dia untuk mengapproachkan. Selain dia punya secara orang kata marketing secara agresif by ejen-ejen dia juga mempromosikan dengan kaedah yang begini. So memang kita nampak sosial media ini mempengaruhi jualan. So rugi kalau kita tak mempergunakan sosial media yang ada ni. Kalau kita gunakan FB,
profile lain lah. Kalau kita guna FB page, macam yang sekarang apa yang Syukur Majid buat ni adalah, ini dia bukan jual, maksudnya dia bukan menggunakan FB, yang kata FB profile dia, sekarang dia bukan menggunakan FB page. Yang dia buat ni adalah dia just sharing benda ni saja. Tapi kalau once dia serius jual ataupun ejen-ejen jual, dia akan pakai FB page. Nanti kita akan tengok sikit lagi apa itu FB page. Okey, yang ni pula bukti sosial yang dia mempengaruhi jualan. So sold out Kenapa ada kat situ? Bila kita jual benda ni, kita tambah dengan satu lagi elemen, iaitu kita plus dengan tutorial. Dulu kita buat satu poster, itu je kan, gambar dan kita nak jual. Bila kita ada FB ni, FB page ni, kita siapkan dengan tutorial. Kita membantu kita punya customer kita bagaimana nak menggunakan kita punya tudung lah. Jadi mempermudahkan kita punya customer kita dan lebih dekat. So itu menariknya sekarang ni kan, cara media sosial ni memang dia dekat dengan customer. Jadi senang, bila kita beli, kita nak rujuk kat siapa, kita tengok FB page. FB page ataupun official FB page syarikat tersebut, kita boleh gunakan tudung tu sebab ada tutorial siap complete. So bila terlalu dia bagi kelebihan ni, so apa yang efek bagusnya kepada syarikat tu, dia punya produk sold out lah. So dia lebih dekat dengan customer. So kita kena beli jiwa sebenarnya. Untuk FB page ni kita kena beli jiwa customer. Kita berniaga, memang kita kena buat macam tu. Okey, ini adalah jenis pemilihan media sosial. Kita ada banyak sebenarnya kan. Kita ada Pinterest, itulah sebutan saya tu. Kita ada Twitter, biasa sebut Twitter. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Google dan kita ada LinkedIn. So kalau ikutkan, kita tengok yang paling dahsyat adalah, mungkin kita nak tengok ada tak? Okey, kita boleh tengok kita tengok paling tinggi lah, 1 bilion active user. Active users, bukannya tak aktif. Yang lain baru 200 lebih, 240 juta, 400 juta, 150 juta. Twitter 560 juta, 70 juta. Ini 1 bilion, 1 bilion. Nampak, kalau kita tengok kat sini pun user share 2.5 billion. Memang dahsyat lah. Memang kalau kita sebagai seorang usahawan tak menggunakan media sosial, terutama FB, anda orang yang sangat rugi kerana tidak menggunakan teknologi yang ada sekarang, tak grab peluang yang ada, masih mempercayai perniagaan secara tradisional. Boleh memang kita teruskan, tapi kita add sikit, kita tambah sikit melalui Facebook, insya-Allah dia akan lebih pergi Okay, kita tengok pula penggunaan Facebook dekat Malaysia ni. Saya just gambar sikit. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, umur di antara 18 hingga ke 34 ni yang paling ramai lah. 18 ke 34 paling ramai. Di antara yang paling ramai 34%. So kalau ikutkan, paling ramai lelaki 56%, manakala wanita adalah 44%. So bagi saya, setiap umur tu dia ada dia punya customer segment dia, market dia. So tu bila saya fikirkan, kalau anda berniaga untuk segmen ni, akan ada pembeli dia. Bila anda segmen yang ni, akan ada pembeli dia. So jangan risau. Kalau kita tengok pecahan daripada FB ni, kita nampak memang ada persen dia untuk setiap umur. Maksudnya bila 35, macam bayi saya ni 70%. Lepas tu dan ke atas tu akan sikit-sikit. Tapi bagi saya setiap umur tu ada dia punya customer segment dia. So jangan risau. Bagi saya jalan aja anda berniaga. Yang penting anda setting anda punya cara nak buat FB ads ni. So sekejap lagi kita akan belajar macam mana nak buat FB ads secara ringkas. Kalau ikutkan FB ads ni dia detail, sebab bila kita nak setting tu, kita jangan silap setting, sebab kalau tak nanti kita rugi daripada segi pembayaran kita. Sebab FB ads ni bukan percuma, berbayar. So dia ada teknik dia. Sebab tu kadang-kadang usahawan-usahawan ni pergi belajar dengan sipu-sipu FB ads dan sebagainya untuk membuat setting yang betul. Sebab macam ni, simple bagi saya macam ni. Anda nak berniaga, takkan anda nak ada orang yang, yelah, bila kita nak belajar dengan seseorang, tak percuma lah. Kita kena, orang kata, keluarkan sedikit modal.
untuk belajar. Kenapa? Kita tak nak buang masa. Benda yang boleh belajar dalam satu hari, kita buang masa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk kita nak dapatkan dia punya kaedah yang betul. Tapi just saya nak share kat sini, kalau nak percuma, senang saja. Sifu-sifu daripada MDEC memang mengajar secara percuma sebab MDEC bayar mereka. So anda boleh belajar dengan sifu-sifu MDEC kerana kelas yang dianjurkan oleh mereka, MDEC adalah percuma. Dan sifu-sifu yang mengajar bukan orang-orang biasa, hebat-hebat yang mempunyai pengalaman yang mantap dan bagus. So dipersilakan mungkin pergi ke laman sesawang MDEC, cari kursus-kursus yang dianjurkan oleh mereka secara percuma. Tapi kadang-kadang sifu ni dia kadang usahawan ni suka belajar dengan ramai sifu. Sebab sifu-sifu ni ada pengalaman yang berbeza-beza. So tak salah lah, anda pergi sifu A, anda akan belajar mungkin cara CD. Anda pergi sifu B, anda akan belajar cara EZ. So banyak kan, lagi banyak pengalaman, lagi banyak knowledge yang anda dapat, anda akan menjadi orang yang cukup bagus kerana pada diri anda tu terdapat banyak pengalaman orang lain yang berada dalam diri anda. So anda boleh gunakan untuk diri anda sendiri. So kita tengok dekat sini daripada MDEC 2015, penduduk Malaysia sekarang ni 2015 kan, ni dah 2020, mungkin ada data baru lagi, tapi kita ambil untuk rujukan 2015, kita ada 29.8 juta penduduk Malaysia, 15.2 juta menggunakan telefon pintar dan 60% pembelian online di telefon pintar. Maksudnya orang beli secara online melalui handphone. 40% mungkin beli melalui komputer dan sebagainya, tapi memang kita beli sekarang ni hanya digunakan maklumat hanya di jari kan. Senang gunakan handphone dia canggih-canggih. Handphone sekarang bukan biasa kan. Okey. Ini adalah hubungan melalui media sosial. Macam mana kita nak link antara kita dan juga customer kita. Kebiasaannya inilah dia punya cara dia. Download ke, apply now, subscribe, order now, purchase now. So ni cara kita nak linkkan antara. Kalau kita tak ada benda ni, susah lah. Jadi memang kena ada benda ni untuk kita jalinkan hubungan antara kita dan juga customer kita. Kalau kata kita buat laman web tapi tak ada purchase now ataupun apa lagi, add to chat kan. Jadi kat sini dia membantu customer kita untuk membeli melalui kaedah ni. So ini kalau kita nak buat ni, kita kena belajar dengan sifu-sifu yang memang hebat, bangunkan laman web yang boleh berserta dengan link ni, dan juga dia boleh link dengan banking. So memang saya belajar dengan sifu saya iaitu Isham Hassan. Memang dia expert lah. So Cik Syam Hassan ni merupakan master trainer MDEC yang hebat. So dia ada kepakaran nak buat benda ni. So bolehlah belajar dengan dia. Saya belajar dengan dia, tapi kita tak sampai tahap ni. Just kita tahu bukan mudah, tapi inilah dia punya kaedah macam mana kita nak buat hubungan antara kita dan juga customer kita. So USP. So bila kita nak berniaga, kita kena ada sesuatu yang unik. So kalau kata kita berniaga tak ada uniknya, memang susah lah. Kita nak berniaga, contohnya saya berniaga bantal A, abang ni berniaga bantal B, abang ni berniaga bantal C. Walaupun bantal A, B dan C, tapi bantal yang sama, contohnya bantal yang sama, tapi yang berniaga tu orang yang lain-lain. So bagaimana saya nak mendahului saya punya pesaing saya, maksud penjual bantal yang sama, tapi bagaimana saya nak jadi kata orang suka beli dengan saya. Macam mana? Mungkin saya bagi COD secara percuma. Ada orang kadang COD charge. So saya boleh hantar sampai ke rumah. Itu adalah kelebihan ataupun advantage saya berbanding saya punya pesaing saya. Okey, kalau kita tengok dia punya apa yang dimaksudkan unique selling point, something unique, memang unik lah. Something that different you, membezakan saya dengan si dia, membezakan saya dengan si dia yang lain. Connected to product, specific benefit what our brand product has and others don't. Apa yang saya bagi dan apa yang tak bagi. Contohnya kita ambil satu jual insurans. Ramai orang jual insurans A, jenama P kan. Tapi kenapa Mamat ni ataupun sahabat kita ni meletup berbanding dengan orang lain? Cara dia approach macam mana. Kadang-kadang jual insurans ni kadang bagi diary kan. Bila akhir tahun bagi diary, kebanyakan dia bagi 2 tahun awal, 3 tahun awal lah, lepas tu dah tak bagi kan. So banyak lah. So
macam contohnya saya ambil insurans dengan sahabat A ni. Tapi kita faham peringkat awal je lah dia entertain kita. Akhir sekali kita buat sendiri. Tapi just sahabat saya ni untuk bahagian claim, Alhamdulillah. Tapi kalau kita ke mana-mana, kita buat sendirilah. Tak ada, sebab kita dah ada pengalaman, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang yang memang harapkan agent 100%, bising lah. Agent yang ni bagus, agent ni tak ada bagus. Tapi once kita punya agent boleh servis kita yang penting-penting, dah cukup. Yang lain kita boleh jalan sendiri. What we are best at, apa bagus kita, kebagusan kita dari segi mana. Lepas tu value for customer, lepas tu reason to buy dan time limited. So ini adalah unique selling point antara kita dan dia. Kena ingat, bila anda nak berniaga, jika anda nak create sesuatu produk baru, apa kelebihan produk anda, kena fikirkan. Jadi bukan orang berniaga A, anda pun berniaga A. Contohnya kita ambil dululah hot burger. Apa bezanya hot burger dengan burger-burger yang lain masa tu? Sekarang hot burger dia dah lain sikit kan. Kita ambil lah masa zaman-zaman dia gemilang dulu, zaman-zaman dia menguasai Semenanjung ni sangat dahsyat. Apa beza dia? Kalau kita tengokkan dia punya trademark, rasa 5 bintang, harga saya dah lupa dah. Tapi macam tu trademark dia. Memang burger dia lain pada yang lain, unik dia lain pada yang lain. Daging dia, apa yang hot burger buat selepas tu, dia punya burger petak, dia punya daging lain sikit pada Ramly, dia punya sos lain. Jadi macam saya, walaupun bagi saya hot burger sedikit mahal, tapi rasa dia memang sangat-sangat terbaik. Sampai sekarang pun masih ada lagi hot burger, Alhamdulillah. Tetapi dia ada pegang kawasan-kawasan tertentu je. Tapi rasa dia memang masih maintain seperti dulu. Dia jaga kualiti dari bagi sos dia, sos barbecue dia dan lain-lain. Tapi jadi memang unik dia, sedap lah. Bagi saya memang sedap. Jadi memang saya layan hot burger banding burger biasa. Burger lain mungkin murah, tapi kita faham murah sebab apa dan sedikit mahal sebab apa. Tapi kalau anda memandang dari segi kualiti, rasa, anda akan tahu kenapa itu kita, kenapa bagi saya, kenapa saya memilih hot burger lagi. Sebab dia punya rasa yang unik tu. Saya nak yang rasa yang unik kan. Kita janganlah bandingkan burger kita dengan burger yang huruf M tu. Kenapa kita boleh beli huruf M tu? Sebab dia ada rasa yang unik dia. Sebab tu kita masukkan USP tu. Okey, contoh USP yang lain, KFC, sehingga menjilat jari, is finger licking good, kan. Lepas tu AirAsia datang dengan now everyone can fly, berbanding dengan satu jenama yang satu lagi tu. Bila kita AirAsia bangunkan sesuatu yang bagus ni, now everyone can fly, maknanya ramai orang dapat pergi berjalan melalui kapal terbang sebab ada di cara dia, kan, murah. Apa yang panggil tambang murah, tapi adalah mana-mana yang dia potong dan sebagainya. Tapi sebab itulah dia dapat mengurangkan dia punya cost overhead dan jadi efek dia kepada kita dapat naik kapal terbang dengan bayaran yang murah. Tapi buat masa sekarang, yang paling terkesan adalah orang-orang yang kerja di lapangan terbang, sebab memang tak ada, orang kata, kapal terbang berat ke luar negara kan. Jadi memang kita pun baru tahu yang daripada Malindo pun dibuang kerja disebabkan isu COVID ni. So kita berharapkan semoga COVID ni dapat pergi secepat mungkin dan negara dan dunia dapat kembali bekerja, beroperasi seperti biasa dan kita dapat menjanakan income seperti biasa. So untuk Mr. DIY, always low price. Memang Mr. DIY dengan cara yang begini, so Alhamdulillah, saya rasa kita pun nak beli produk barang-barang yang murah dan berkualiti. Bagi saya, pandangan saya, Mr. DIY punya barang okay, not bad. Dengan harga yang macam tu, dengan kualiti yang macam tu, bagi saya okay lah. Sebelum ni kebiasaannya kalau kita nak beli barang, kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke kedai-kedai kan. Tapi sekarang ni bila kita nak beli apa benda yang kita dah tahu harga dia murah dan tetap berkualiti, jadi okey lah. Kalau tak, dulu kalau kita pergi kedai-kedai
hardware ni kadang-kadang harga dia, pandangan saya lah, tak masuk akal. Ada yang murah, saya tahu memang dia murah, tapi ada yang kadang-kadang kita kena juga kan dengan dia orang kan. Jadi bila kita beli barang sekarang ni, bila kenapa DIY meningkat dia punya stall dia, outlet dia, sebab dia punya, kita tak rasa ditipu lagi. Kau beli screwdriver dengan harga yang macam ni murah. Kalau kita beli screwdriver dengan harga ni dekat luar macam tu, kadang-kadang kita boleh tengok lah, kita beli hari tu harga macam ni, mahal gila, beli kat DIY rupanya berapa ringgit je. So bagus lah, sebab tu mesti DIY dia sampai boleh masuk ke bursa saham dengan keadaan yang sekarang macam ni, sebab dia punya peningkatan, dia punya outlet bertambah. Di mana-mana ada DIY. Kalau ikutkan di Melaka pun memang bersepah. Dulu tak banyak, sekarang bersepah, dah senang lah. Okey, untuk seorang usahawan, kita kena berfikir seperti pelanggan. Apa keunikan bisnes kita? Apa membezakan bisnes anda daripada pesaing yang lain? Kenapa saya perlu beli dari anda bukan dari peniaga lain? Kenapa saya perlu ambil tahu mengenai bisnes atau produk anda? Ini sebab kita nak berniaga, kita kena fikir juga kita sebagai customer, apa yang customer nak. Kalau kita buka kedai makan, apa yang kita nak? Kita nak orang makan tu rasa macam kita makan kat rumah. So jangan rekod lah. Sebab tu kadang-kadang kedai Siam ni, saya nak share sikit kedai Siam ni, saya pun tak faham. Dia boleh masak dengan laju, banyak dan sedap. Kalau kata kedai Siam kat rumah saya tu, laju, sedap dan banyak, harga okey. Rasa macam mana? Jadi memang susah nak fight dengan dia orang. Susah nak fight. Sebab tu kadang-kadang kedai makan ni, kedai dia orang boleh bertahan. Kedai dia boleh bertahan dan maju berbanding kedai lain, sebab dia boleh masak cepat, sedap, banyak, harga okey. Macam mana tu? Fikir-fikirkanlah. Bila anda nak berniaga, anda kena jadi seorang pelanggan juga. Jadi kita nampak apa yang pelanggan nak, kita buat apa yang pelanggan nak, memang orang akan beli dengan kita. Apa yang ada pada jenama juga, pemberian nama atau imej ke atas barangan atau servis supaya orang tertarik untuk membelinya. Jenama, brand, berbentuk perkataan atau simbol yang menghubungkan minda pelanggan dengan syarikat atau produk. Penambahan nilai pada suatu produk, syarikat, barangan maupun pada pemilik syarikat. Kita kadang-kadang kita nak brand, saya nak pakai brand ni lah, saya nak pakai brand ni lah. Jadi memang so bila kita nak create brand ataupun jenama tu kena mantap juga kan. Okey, tip pemilihan jenama, ada menggunakan kombinasi dua bahasa, ada menggunakan number. Kalau ikutkan slide asal, dia jangan kata, dia tak menggalakkan menggunakan dua bahasa. Slide asal. Tetapi bila saya buat kajian sikit, Indah Water, ayat yang satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris, meletup juga. Sebab dia lain lah, sebab dia satu-satu ni buat benda ni kan. Lepas tu lagi kita KL Easy Car. Nampak tak perkataan tu campur. Dia sebenarnya senang, easy. Tapi sekarang ni tu pandangan saya, dia macam mana dia sebenarnya ikut cara kita bangunkan benda ni supaya kita nampak wording tu menarik. Lepas tu ada juga kata, slide yang asal kata jangan menggunakan nombor. So ada orang menggunakan aircon2u.my. Syarikat dia lah aircon2u.my. Sebab itu sekarang ni kita punya style di Malaysia ni suka campur-campur. Kadang-kadang kawasan perumahan pun tak guna bahasa Melayu sepenuhnya, guna nama yang campur-campur. Kan saya tak nak komen banyak-banyak lah, nanti kan masalah kan. Tapi memang sekarang ni benda tu tak salah lah bagi saya. Macam nak cakap dia memang orang suka nama yang campur-campur, dia jadi sedap pula kan. Yang penting nama yang unik dan menyebabkan jenama itu sedang diingat. Okay, di Herbs terlajak laris, ke putih barulah putih kan. Ceni kan. So itu nama-nama yang padu lah, padu. Orang bila tengah di Herbs siapa, kita dah nampak siapa orang ni, ke putih siapa orang ni, kita dah boleh tahu dah. Sebab kenapa kita tahu? Dia punya promosi, dia punya marketing gila-gila kat TV3, Astro dan sebagainya. Sebab tu dia dah main otak kita, dia dah makan otak kita ni. Kita dah tahu di Herbs siapa, terlajak laris kan. Itu nak buat macam mana? Memang kau ada kuasa duit, kau boleh masuk dalam boleh sponsor event-event ataupun program-program besar. Kejap-kejap nama anda, kejap-kejap promosi barang anda punya otak pun lama-lama dah memang ingat dia kan. Okey, proses online ni kita tengok kat sini. Dia kalau ikutkan ada 5. Kita kena createkan produk. Kita nak jual, kenapa dia ada
segmentation. Okey, anda nak jual produk ni dekat mana, anda nak jual produk ni kat mana, anda nak jual produk ni kat mana. So kita ada segmen. So setiap produk tu macam kereta lah, ada kereta yang untuk segmen A, ada segmen C. So kita berniaga ni, kita nak tuju ke mana. Tak semua produk ni orang muda suka, tak semua produk ni tak suka, tak semua orang otai suka. Jadi memang ada segmen. Costing, kena ingat costing lah. Berniaga untung lah, jangan berniaga rugi. Macam mana lah ROI, return of investment. Kita dah keluar modal satu kali, kita boleh return balik ke tak. Dan legal, kau jangan buat produk-produk yang ngagut. Masuk KKM, jahanam. Maksudnya jahanam, bukan jahanam, masuk produk tu akan disita dan kena bayar denda. So kita nampak banyak produk-produk kita punya founder-founder ni yang kadang jual minyak wangi tiruan, tapi inform original. Bila masuk alewal perdagangan, habis kena bayar denda lagi, bukan senang. Lepas tu branding, promotion, campaign, kena. Bila dah ada produk yang baik, rasa-rasa dah meletup, kita kena promotion, kita kena buat campaign. Lepas tu social media, kita masuk Instagram, Facebook, call to action, WhatsApp. Ini cara-cara kita nak boom kita punya market. Kalau kata nak cepat, kadang-kadang masuk artis kan. Kalau kita tengok macam mana minyak wangi Diandra, tengok dia punya artis, dia main artis dulu. Dia nampak cara dia kan, cepat lah. Tapi memang cost kena kasar lah. Lepas tu cyber tools, cyber social tu ada website, ada search engine optimization, kita ada e-commerce, maksudnya kita nak link antara kita dengan customer. Kita ada promosi-promosi, macam mana dia nak beli pula, macam mana dia nak jual. So cara kita nak dekatkan, kita ada website, kita ada search engine dan sebagainya, kita ada e-commerce yang terakhir. Lepas tu kita link to website, kita ada macam saya cakap tu, ada bank account, kita ada direct bank in. So daripada laman web kita, dia link dia tekan, kita dah boleh beli melalui kita punya link to website. Lepas tu data-data tadi akan disimpan. Lepas tu kita boleh jadikan dia terrekod. Maksudnya kita tahu berapa ramai customer kita. Kita boleh, bila kita nak buat campaign, kita nak buat promosi, kita boleh hantar kepada mereka. Tu cara kita, secara kita touch the heart of our customer melalui macam ni. Mungkin kita tahu hari jadi dia, kita bagi WhatsApp selamat hari jadi, ataupun masa bila hari jadi dia, kita bagi promosi pada dia. Itu macam mana kita nak beli jiwa kan. Betul tak? Ini daripada MDEC juga. Okey, struktur offline dan online. Kalau kita tengok offline, satu hala je sub, pengeluar, main agent, pekedai, pengguna, settle. Tapi kalau kita jalan kedua-dua sekali, nampak dia jalan macam biasa, dia pergi ke sana juga. So untuk bahagian online, dia pergi agent, affiliate, dropship, sub agent, social media, dia patah balik pada pengguna. So bagi saya, bila kita main kedua-duanya, kita buat secara offline dan online, saya garanti, saya sangat-sangat garanti anda punya bisnes akan pergi lebih jauh. Jual lah secara offline, tak ada masalah. Mungkin anda juga jual secara kedai-kedai, pasar malam dan sebagainya, tak ada hal, jalan juga offline. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bila masa PKP hari tu, yang paling dahsyat adalah mereka yang jual secara online, meletup kan. Kita tengok abang pos laju tak duduk relax. Kita tengok abang JNT tak duduk relax DHL. Memang hari-hari kerja hari-hari kerja. Sampai sekarang saya rasa syarikat penghantar barang yang paling kaya sekarang ni. Okey, konsep asas bisnes dalam media sosial: tahu, suka, percaya dan beli. Dulu lain, tahu beli je. Sekarang kena tengok sebab tu, bila kita nak beli sesuatu, kita akan tengok pada komen. Komen maksudnya testimoni, boleh kita kata testimoni, kita tengok review. Memang itu cara sekarang kan? Kita dah tahu, kita suka, cara macam mana kita nak suka produk tu melalui promosi dalam FB ataupun Instagram, ataupun mereka share kadang dalam WhatsApp group dan sebagainya. Jadi kita suka, akhirnya kita percaya melalui, kadang-kadang bagi saya kita percaya melalui komen. Sebab kita boleh tahu sama ada komen tu yang dibuat-buat oleh usahawan tu sendiri ataupun komen yang genuine daripada customer mereka sendiri. Kita boleh nampak kat situ. Okey, macam saya cakap, ni adalah sambungan dia tadi, know, like dan trust. So ada pembelian berlaku. Okey, kita akan pergi kepada FB. Facebook adalah sebuah laman web sosial popular yang percuma, membolehkan pengguna berdaftar untuk membuat profil, membuat naik foto, video, menghantar mesej dan terus berhubung dengan rakan-rakan, keluarga, rakan sekerja. Ciri-ciri umum Facebook adalah marketplace. So dia ada 4 ni lah pandangan saya, atau saya rasa memang betul 4 ni. Marketplace membolehkan ahli kumpulan untuk post, membaca, memberi respon kepada iklan sesuai mereka yang paling penting. Okey, marketplace ni dia macam Lazada juga. Dalam Facebook kita boleh jual barang.
mungkin marketplace ni percuma lagi. So anda boleh jual barang anda, masukkan dalam marketplace. So kita dalam rakan-rakan tu akan nampak so apa yang kita jual. So bila dia nak, dia akan PM kita lah dekat situ marketplace. Saya pun ada juga promosi barang-barang, mungkin barang-barang terpakai saya, contohnya anak saya punya stroller dan sebagainya, kita tolak kepada marketplace, dan alhamdulillah memang ada pembelinya. So tapi kalau boleh marketplace ni sesuai untuk mereka yang berdekatan lah, senang sikit kot. Tapi tu pulang pada anda macam mana nak buat tu, sebab tak ada salah, tak ada betul. Kalau macam ni pun betul, macam ni pun tak salah, jadi tak kisah, jalan je. Okey, kadang-kadang bila kita jual, bila marketplace yang jauh, kita kena terpaksa gunakan kita kena pakai JNT dan sebagainya kan. Jadi ada penambahan modal kat situ lah. Kalau macam kita jual, kadang-kadang bila ada siapa cakap marketplace ni biar berdekatan supaya kita dapat COD dengan mudah. Lain sikit. Okey, grup membolehkan ahli punya minat yang sama untuk mencari satu sama lain dan berinteraksi. Sekejap kita akan tengok contoh itu grup. Event, bila kadang-kadang bila nak buat satu event, kita boleh create juga dalam FB kita punya, kita nak buat event. So kita akan tembak kepada rakan-rakan kita sama ada dia nak datang atau tidak, dia boleh reply kat situ juga. Okey, pages. Ini yang paling penting lah. Kita nak bangunkan iklan dan sebagainya, pages, sebab pages boleh pergi jauh berbanding FB profile. Okey, FB profile akaun individu yang mengandungi latar belakang individu. FB profile akaun adalah hanya untuk tujuan sosial. Ingat untuk profile untuk bersosial saja. Maksimum friend kita tak silap saya hanya 5,000. Kalau kata dah terlebih 5,000, anda akan yang seterusnya akan boleh follow anda saja. Dia boleh follow anda je. Tapi FB page lain. Dia boleh dia punya kata like tu boleh lebih daripada nilai 5,000 orang ni ya. Okey, ini saya tunjuk contohlah. Yang saya tunjukkan contoh kat awak sekarang ni. Okey, ini adalah personal profile saya, Muhammad Zaimi Hamzah. And then untuk Facebook group ni saya juga join untuk pemilik ERC Malaysia, sebab saya memang ada motor ERC. Dan juga untuk page saya buat satu lagi, iaitu CM Channel. So itu berbeza lah. Okay, saya ada FB profile saya untuk saya bersosial dengan kawan-kawan atau share apa benda yang saya lalui selama sehari-hari. Itu pun kalau saya rasa nak share lah. Kalau tak share, saya tak buat apa-apa lah. And then Facebook group tu ada ramai dalam tu. So kita akan berkongsi soalan, berkongsi pengalaman dalam FB, dalam Facebook group ni. Kalau ikutkan kan Facebook group ni pun percuma, FB profile percuma. Mana semua kalau ikutkan page pun cuma, tapi untuk page kita upgrade sikit untuk kita buat iklan, itu kita akan bayar. So kat sini saya harap anda faham lah. FB ada profile, ada group dan juga ada page. Ini contoh yang saya punya sendirilah untuk mudah anda faham. So apa tujuan FB Ad? Menunjuk kepakaran, mencipta pengguna, menambah jaringan, meningkat jualan. Confirm lah usahawan, meningkat jualan, menarik audiens ke website. So dia ada relate. Dia kalau kita buat ni, apa yang saya belajar dengan MDEC, memang dia relate. Macam mana kita panggil dia, kita punya follower tu, kita tarik trafik kita. Sebab FB page pun boleh dapat duit. Banyak lagi yang sekarang ni yang boleh membuat kata bisnes macam YouTube pun ramai tahu kan, bila kita buat video YouTube, bila sampai tahap-tahap yang tentu kita boleh buat duit. FB page juga kita boleh buat duit juga. Tapi kena ingat, buat duit FB tidak semudah ABC. FB merupakan secara rasanya sebuah laman sosial dan bukannya laman untuk berniaga. Ingat FB profile bukan untuk berniaga. Kau salah buat, dia suspend kau punya FB tu. Kena ingat saya lalu masa awal-awal dulu saya pakai FB profile untuk berniaga, pam satu kali, dia suspended saya punya FB profile dia, habis terus tak buat apa-apa. Produk anda adalah satu daripada beribu-ribu produk yang dipasarkan melalui FB. Bukan anda seorang berniaga, benda percuma, ramai yang berniaga. So apa uniknya anda kena fikir. Dan hanya 3% sahaja dari jumlah follower yang dapat melihat posting anda di wall mereka. Sekiranya anda ingin mempromosikan produk anda ke demografi, anda perlu bayar. So nothing is free. Kena ingatlah, FB page percuma. Tapi anda nak pergi jauh, anda kena modal sikit supaya dia boleh spreadkan anda punya iklan tu ke mana-mana berdasarkan demografi yang anda set. Itu menarik dia. So saya cakap tadi, yang saya cerita sekarang ni adalah basic saja. Kejap kita akan pergi yang basic. Tapi kalau nak detail, saya ada ilmu sikit yang kita boleh kongsi, ataupun kita mungkin boleh cari sifu-sifu yang mudah dengan anda, tak ada masalah. Okey, tips
tukar username, cipta watak persona. Itu macam sebelah kiri tu, Syukur Majid tu, dia mencipta persona dia. Kan? Post konsisten. Kena ingat, bila kita berniaga ni, kita kena konsisten post. Kalau ikutkan dulu cikgu saya ajar, kita kena post mungkin sehari 3 kali. Pagi, tengah hari, petang. Dia ada waktu. Nak post pun kena ada waktu dia. Jangan waktu orang sibuk, orang tak tengok post tu. Sebab post tu nanti dia akan kata ke bawah, dia akan hilang, kita kena post lagi. Sebab dia akan macam tu kan. Jadi dia nak post, dia ada masa-masa dia. Tapi kalau Sifu cakap nak post pada waktu gaji, kena lagi hebat. Sebab masa tu orang gaji. Kena ada tema dia. 80% kena ada bernilai. Perbualan tu kena ada antara kita dan juga kita punya customer. Jangan dia tanya kau senyap, PM kan. Tapi kalau ikutkan PM tu private master salah, kena beritahu harga siap-siap. Tapi memang kadang Sifu kata dia tak nak bagi tahu harga sebab dia nak ada hubungan antara kita dan customer. Customer PM je kita akan beritahu, kita akan macam tu. Memang macam tu kan. Tapi bila dah dikatakan salah kalau tak letak harga, so ramai dah letak harga lepas tu kan. Tapi memang cara orang tak nak letak harga sebab dia nak customer tu ada konteks, senyap, dia tengok je, dia tak ada buat apa-apa. So bila dia tengok barang ni menarik, dia akan tanya PM please. So kita kan ada perbualan, macam mana kita nak. Sebab tu cara yang dulu tu memang cara kita nak touch kita dengan customer kita. Jangan statik, kena ada dynamic, pergerakan antara kita dan sebab tu saya cakap macam Syukur Majid ni, dia punya FB dia memang dia perbuat untuk dia mendekatkan dia dan juga dia punya customer secara tak langsung. Produk yang dijual melalui ejen-ejen dia meletup. Dia bagi saya bagus lah cara dia bagus. Ini adalah kitaran perniagaan Facebook. Pertama, mempromosikan di FB usahawan. Nampak kita dah mula masuk FB page. Lepas tu kedua, kita tengok ni promosi usahawan dilihat pada wall individu tertentu. Kalau setakat yang percuma, wall feed percuma. Kalau kita nak pergi jauh lagi, kalau follower kita memang dia akan dapat, ataupun liker kita memang akan dapat. Tapi kalau kita nak pergi jauh, mungkin kita dapat follower, mungkin bila kita starting mungkin baru 100 orang, 200 orang. Tapi kita nak pergi yang sampai ke 1000 lebih ni, kita kena main FB ad lah. Lepas tu jika berminat, mereka akan bertanya, inquiry mengenai produk, FB Messenger, WhatsApp, SMS dan wall posting. Sebab tu dalam kita punya iklan dalam FB page kena completekan benda ni. Jangan letak nombor telefon untuk mereka WhatsApp. Sekarang orang suka WhatsApp lah. Kadang-kadang memang ada WhatsApp link dalam kita punya FB, FB page kita. Dan usahawan perlu mahir kita nak buat closing. Ini sangat penting. Okey, membuat FB page. Ini cara nak buat FB page. Kalau ikutkan kita kena buat bila buat FB page ni, kita ada kategori local business, company, brand product, artis, band, public figure, entertainment. So kalau kita artis, kita pergi yang kita dekat public figure tu. So anda pilih. Kalau kata anda nak jual barang local business, kita akan pergi kat sini. So yang ni ada detail dia lah nanti. Anda kena belajar. Boleh belajar dengan Sifu. Yang ni saya cerita secara ringkas. Untuk FB page, dia ada 6 kategori ni. Anda kena pilih yang mana anda kata nak anda jual suatu produk, anda kena pilihlah brand atau produk. Itu dia punya step yang pertama. Okay, lepas tu anda kena letakkan nama page anda. So apa nama page anda? Mengikut nama perniagaan. Okay, nama kedai anda. Lepas tu anda tandakan agree. Lepas tu kat sini kita tengok, masukkan penerangan ringkas kedai, alamat, website dan klik save. Dia tulis kat sini, persona Dewi adalah ramuan minyak argan dengan ekstrak bawang menjadi. So dia ada cerita kat sini. Lepas tu dia save. Dan jangan lupa anda upload anda punya profile page anda. Takkanlah gambar bendera tak cantik kan. So kena ada dia punya gambar dia. Gambar kena cantik juga, kena buat. Lepas tu add to favorite, and then klik. Supaya kenapa kita pergi add to favorite? Supaya kita nak senang pergi kita punya page ni. And then next. Lepas tu bahagian target audience sangat penting. So yang ni kita pergi kepada detail untuk kita buat iklan lah. So yang ni kita abaikan dulu. Lepas tu page anda dah siap. Simple aja sebenarnya. Tapi kena ingat anda kena buat profile dulu. Lepas tu anda boleh buat page. So kalau kita kalau tengok kat contoh kat sini, dia tak masukkan gambar. Jadi persona Dewi tu gambar bendera. So kena update nanti lepas tu. Okey, untuk
membuat cover yang cantik, kita pakai Canva. So Canva ni free untuk pengetahuan anda semua. Canva ni free. So ini adalah hasil daripada Canva. So secara percuma, kecuali anda nak dapat yang gambar yang lawa-lawa, mahal lah. Kalau setakat yang basic template tu percuma, tak ada masalah. Anda boleh buat apa saja. Kat sana ada untuk Facebook, ada IG, ada YouTube, memang ada. So di Canva ni anda explore sendiri. Yang penting percuma. Canva, C-A-N-V-A, Canva canva.com. So anda boleh pilih dia merupakan design simple for everyone. Ingat makes design simple for everyone, dan paling penting free. Yang template basic, dan basic dia pun dah canggih juga, percuma. So anda boleh pilih kat sini. Yang penting awak pergi canva.com. Okey, ini dia. Yang ni saya tak nak cerita lah. Nanti benda ni simple je, macam biasa je. Anda boleh pergi dekat button-button yang di explore. Penting percuma, kena daftar Gmail tak salah saya. Ni layout dia. Ni lepas tu change background. Nampak, awak boleh tengok kat sini. Anda gambar yang anda ada boleh masukkan dan sekalikan dengan template yang ada, dia jadi cantik. Ini adalah contoh cover page untuk FB saya. Redha itu bila kau tidak lagi bertanya kenapa, Ciam Channel. So ini saya buat daripada Canva. So saya tambah yang redha tu je. Kalau ikutkan jalan tu dah ada, setting tengah-tengah cun-cun. So gambar ni nak pergi sana tak mampu kan, kat mana ni kan, overseas kan. So kita masuk kat sini. Ni percuma, saya buat secara melalui Canva, percuma. Bila saya boring dengan ni kan, saya akan tukar yang lain pula, pergi ke Canva. Percuma percuma. Okey, persediaan page sekurang-kurangnya ada 5 post. Bercerita mengenai produk, ajar orang pasal produk, share maklumat dan info, kebaikan produk, testimoni, aktiviti produk, gambar berkaitan produk, kata-kata hikmat produk, hasil produk, cara guna produk. Ini adalah soft sell. Macam saya cakap tadi, soft sell, kita tak jual, kita share knowledge, share. Kita share je. Kita tak cerita pun kita nak jual. Kita cerita yang best-best je. Ini pakai produk ni akan jadi macam ni. Kita tunjukkan testimoni yang dah pernah pakai, daripada sakit jadi baik, cara guna dia. Macam tadi lah, buat tutorial kan. Itu adalah cara kita buat soft sell. Tapi paling penting sebenarnya copywriting ni, wording yang kita nak tarik pelanggan kita. Copywriting ni penting untuk menarik minat dan meyakinkan pelanggan, terutamanya melalui online business. Memanglah, kita memang dah ada FB page, Instagram, tapi macam mana ayat tu nak terus masuk dalam hati, masuk dalam jiwa, push. Macam itulah. Copywriting yang jelas dan mudah difahami juga dapat meninggikan conversion rate. Okey, teknik copywriting soft sell. Okey, memberi tumpuan kepada aspek membina hubungan jualan. Anda tidak memberikan tekanan psikologi kepada bakal pembeli, sebaliknya mencari jalan pasif untuk menunjukkan kepada mereka bahawa anda mempunyai penyelesaian yang mereka perlukan. Konsep dia, berkongsi maklumat dahulu, lepas tu mengambil bahagian dalam perbincangan online. Kadang-kadang orang perasan tak, orang berniaga sekarang ni dia ada Telegram group. Dia ada relate, dia ada buat yang ni, dia ada buat Telegram group, dia guna semua. Memberi nasihat dan ringan percuma untuk membina kepercayaan dan kepakaran kepada pelanggan. Percuma, nak bagi percuma je. Okey, tajuk cara kita nak buat soft sell. Tajuk, pengenalan cerita, penceritaan buat dalam bullet point supaya ringkas, padat dan mantap. Lepas tu call to action ataupun CTA. Kita dah cerita. Nak lebih further info, WhatsApp lah, call to action. Ini cara contoh soft sell. Dia punya tajuk dia, apa tajuk dia? Rasa kulit yang cantik. Tu dia punya, orang kata tadi, apa tadi kita panggil tadi? Dah lupa pula saya kat atas ni tadi. Copywriting. Ni semua copywriting ke. Bila kita main online ni, ayat kena mantap babe. Rahsia kulit yang cantik dalam 3 hari. Rahsia kulit yang cantik yang paling menarik, 3 hari dah cantik. So ceritalah pengenalan, penceritaan dan juga kelebihan produk. Call to action. Nampak? Ada tak kita nampak dia menjual? Tak ada babe. Dia cerita je macam mana nak jadi kulit yang cantik. Nak jual nanti, pergi ataupun like FB page. Untuk mengetahui tip yang menarik, pergi ke FB page tu. Nampak dia punya cara dia. Ataupun kadang call to action, WhatsApp dan sebagainya. Cara orang lah. Ni contoh contoh lain-lain. Dia tak jual, dia masukkan testimoni, best produk ni, muka okey, berseri, tengok ya kak memang terbaik. Jadi testimoni orang pun menyebabkan ni, dia kata review by orang ataupun user lain menyebabkan kita nak beli juga.
kita akan tengok komen lah. Saya suka tengok komen. Ramai, bukan saya lah, saya kata ramai orang suka tengok komen kan. Ini contoh-contoh lah. Ini semua soft sell. Some people wonder how big the 1.6 meter teddy bear is. Nampak ni dia tunjuk cara bearbesar.com, cara dia approach customer dia macam tu. Banyak cara sebenarnya. Ni cara kita nak jual tetapi bukan beritahu kita menjual. Dia cara lag-lag je. Okay, hard sell baru kita nak jual. Straight to the point. Paling simple, straight to the point. Straight to the point. Okay, cara kita terus nak jual je. Tajuk pengenalan, terus beli. Okay, tengok macam ni. Contoh, baik sikit. Jom dapatkan sabun, tajuk dia. Dia tak beritahu bagaimana kulit berseri dalam masa 3 hari. Tak ada, direct je. Pengenalan, siapa ada kawan yang kulit nak cantik lecin, berseri, pak, stok sangat limited. Jika minat, WhatsApp saya nombor 079 7 nampak tak? Itu cara hard sell. Yang penting straight to the point, kita nak jual barang. Mungkin bila kita nak cerita benda ni selepas kita buat soft sell, mungkin kita produk baru kan, kita cerita-cerita kelebihan produk kita, akhir sekali kita pump satu kali, kita nak jual. Macam tu. Tapi benda ni bagi saya orang dah tahu lah. Orang dah tahu benda ni kan. Soft sell, hard sell ni orang dah tahu. Tapi cara macam tu. Kalau ikutkan untuk hard sell ni dia ada intention, kita ada interest, kita ada desire dan action. Ni dia punya struktur dia. Macam mana kita nak buat hard sell yang bagus. Kita ada soalan pendek, malas memasak, tiada masa, itu intention, nak menarik orang dulu. Lepas tu interest, situasi berkaitan masalah. Kini gaya hidup anda telah berubah. Okey, lepas tu memperkenalkan produk, itu kita panggil desire. Ibu bapa tuan-puan, janganlah risau. Melalui Azlina Kitchen, itu kita memperkenalkan produk kita. Dan akhir sekali action. PM, SMS, WhatsApp, CTA, call to action, dah ada nombor. So kena ingat kita ada AIDA, kita panggil dia AIDA, attention, interest, desire, action. So bila nak buat benda ni, kita boleh follow yang ni lah, AIDA ni. Itu AIDA. Ni contoh yang lain. Macam mana dia buat susunan tu, dia makna dia ayat tu tak turun terbalik lah, dia follow AIDA tu. Memang menarik lah. So ni contoh yang lain-lain juga ada. Akhir sekali mesti ada PM nombor telefon kena ada, memang kena ada. Tak ada rugi lah berniaga, macam mana orang nak approach kita kan. Okey, yang ni dikongsi oleh Fizoma. Menggunakan huruf, kalau kita tengok kan, menggunakan huruf besar. Just sikit lagi sini, menggunakan huruf besar. Dia punya headline, intro dia, penerangan kepada headline. Intro yang mantap, sepanjang 3 baris 5 baris. Dia tak nak panjang-panjang, pendek, mantap dan ringkas. Ciri-ciri produk ditulis dalam bentuk bullet point, simple, jelas dan mudah difahami. Kena ingat headline, intro, ciri-ciri. Yang keempat, call to action, yang jelas, sertakan nombor telefon, WhatsApp, link dia, kita nak link ke WhatsApp tadi. Lepas tu urgency, hadkan tempoh masa dan highlight promosi. Maksudnya kita beritahu hari ni murah untuk 3 hari je. Jadi urgency kita ada yang nombor 5. Dan yang terakhir hashtag. Hashtag ni senang. Bila kita buat hashtag, contohnya macam mana buat hashtag Kawasaki. Bila orang tag Kawasaki, dia akan pergi kepada kita. Hashtag minyak wangi. So penting hashtag ni, sebab tu ada ilmu yang lain. Bila hashtag, kita kena hashtag yang popular. Jangan kita buat hashtag kita sendiri. So ini adalah perkongsian oleh saudara Fizoma, bagaimana kita nak bangunkan kita punya hard sell yang baik. Teaser. Teaser ni kita bagi sikit hint. Sebelum kita nak jual satu produk. Hint. Ni contohnya, dia nak launch produk 2016. So dia keluarkan benda ni. Okay, ni dia mungkin akan ada produk baru, tapi dia tunjukkan yang ni saja. Sama macam ni, Dark ni. Dia ada produk baru, tapi dia tunjukkan teaser. Ni teaser ni satu perkataan yang quite orang guna sekarang. Teaser sebelum produk baru, dia keluarkan video dan sebagainya, menunjukkan akan ada produk baru. Okey, tips 4 yang power digunakan pemasaran digital. Fikirkan tentang, maukah anda menjadi dalam masa seminggu saja? Anda nak kurus? Kan, itu dia. Anda nak belajar bahasa China dengan 3 minggu. So ayat-ayat dia kena power. Memang ayat kena power. Sebab tu copywriting ni ada juga sifu copywriting. Macam-macam sifu ads. Kita ada sifu copywriting. Macam contohnya kalau benda-benda ni melibatkan Najib Apsadok. Pernah dengar kan Najib Apsadok? Ini kepakaran mereka. Jika anda mahu, anda mesti. Jom cara bijak. Ini semua. Jom berdaya dengan cara bijak. Ini ayat-ayat power lah. Ini dia menunjukkan potensi FB kepada audiens dengan membuat iklan berbayar FB page.
FB page, yang mana dalam FB page anda boleh buat FB advertisement ataupun FB ads. Kat sini ini dia. So kat dalam anda punya campaign tu, bila anda nak jual produk, anda kena ada campaign. So kat sini lah anda kena lebih detail lagi belajar pasal bangunkan FB ads. So benda ni kena belajar, kena explore. Macam saya pun belajar dengan Sifu, bila akhir sekali saya kena explore satu persatu, sebab setiap satu tu ada lain. Dia ada, kalau kita tengok kat sini, dia ada boost our post, kita ada promote your page, dia ada sebab. Untuk campaign ni anda nak push anda punya page ke, anda nak buat iklan. So kena baca satu persatu. Kalau kata malas nak baca satu-satu, kena belajar dengan Sifu Ads. Pernah dengar kan Sifu Ads? Memang dia ajar cara anda setting anda punya advertisement dengan cara yang mantap dan mantap. Maksud kita sebab ni berbayar tau. Bila berbayar, kita kena buat yang betul, dia tak boleh main-main. Kalau tak, rugi bayaran anda tu. So objektif campaign, audience, anda nak target kat siapa, Malaysia ke, Singapura ke, Thailand ke, anda akan ada kat sini. Lepas tu dalam Malaysia anda nak target nak jual kat Melaka je ke, nak jual kat Negeri Sembilan ke, kita boleh set kat sini. Cost, okey, ni slide terakhir saya. Cost saya rasa minimum sekarang RM10. Saya pun RM10. Tapi anda boleh stopkan. Walaupun anda set RM10, anda boleh, maksudnya sebelum FB pergi ke atas RM10, anda boleh stopkan dulu. Tapi nak berniaga, kalau anda set RM10, dia pergi tak jauh tau. Sebab tu kadang-kadang bila kita tanya orang-orang yang berniaga baru-baru ni, dia pergi untuk FB ad dia habis beribu-ribu, tapi pulangan dia beratus ribu. Tu saya pernah dengar macam tu. Tapi kena make sure sebelum anda buat FB ad ni, anda kena pastikan anda punya, dia punya recap lah ini punya video. Sebelum anda nak gunakan FB ad, pastikan anda punya produk mantap dulu. Jangan produk tak apa-apa nak bagi FB ad, sekejap je lah bisnes tu, kan. Tapi kena pastikan produk tu bagus, berkualiti. Selamatkan, kita dah cerita tadi pasal safety dan sebagainya. Jangan produk yang mengarut, produk yang original jangan menipu. Sebab once terkantoi, abang KKM datang, abang hal ehwal perdagangan datang, habis kena denda dan sebagainya, kena saman pening kepala. So pastikan sebelum jalan FB ads, memang make sure produk bagus. Tapi FB ad memang bagus, tapi sebab kenapa, dia boleh pergi jauh, dia boleh merantau. Anda nak setting ke overseas pun boleh, anda boleh setting, FB akan tolong anda. Tapi kena ingat, berbayar. Kalau anda nak buat, saya ulang balik, bila anda nak buat apa, poster dan sebagainya, cover, Canva free, boleh explore. So untuk hari ni kita dah pergi FB profile, kita dah pergi FB page, semuanya free. Tapi bila kita nak buat FB ad, berbayar. Dan juga bila Canva nak buat simple cover, free. Tapi bila nak buat yang mantap-mantap sikit, berbayar. So untuk permulaan, kita guna yang biasa-biasa, InsyaAllah. Saya doakan semua pelajar-pelajar saya berada dalam keadaan baik. Terima kasih untuk video ni. Mungkin dapat membantu anda, memberikan anda idea untuk mengeksplor lebih banyak lagi. So mana yang kurang, maafkan saya. So kita jumpa lagi dalam bab kelima, topik kedua, iaitu IG. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.